Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan semua, satu kejutan hari ini, di mana seorang pemimpin PAS melalui kenyataan ini, pemimpin PAS ini boleh didakwa di bawah akta hasutan. Dan saya rasa kalau boleh didakwa di bawah akta hasutan, mungkinkah pemimpin PAS ini boleh dikenakan tindakan? Mungkinkah? Ataupun mungkin tindakan yang ringan? Ataupun tindakan yang paling, kita boleh katakan yang tindakan yang serius, yaitu dipenjara. Melalui satu artikel dari Malaysia Kini yang bagi saya ini amat luar biasa dan amat panas. Menurut artikel dari Malaysia Kini, MP PAS boleh didakwa menghasut berhubung soalan provokatif. Sambil menyatakan bahawa tiada kebebasan bersuara mutlak di Parlimen, pemimpin DAP, P. Ramasamy berkata, ahli Parlimen PAS Ismail Abdul Muttalib boleh didakwa di bawah akta hasutan berhubung soalan provokatifnya di Dewan Rakyat baru-baru ini. Artikel ini dari Malaysia Kini diterbitkan pada April 13. Oke, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan. Sebelum saya meneruskan isu yang panas ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini. Tekan butang like, Anda boleh share video ini, dan tekan butang subscribe. Melalui artikel ini, dia juga menggesah supaya ahli Parlimen Maran itu meletak jawatan dengan alasan Ismail tidak layak menjadi wakil rakyat. Wah, ini memang benar-benar panas. Pada nota sama, Timbalan Ketua Menteri II Pulau Pinang itu meragui jika kepimpinan PAS atau Perikatan Nasional akan mengambil tindakan terhadap Ismail. Kadang-kadang saya tertanya-tanya, sama ada terdapat perbezaan di antara beberapa wakil rakyat kita dan bekas penyokong tegar sistem apartheid di Afrika Selatan. Ismail menyoal, apakah benar kerajaan berhasrat untuk memberi pengiktirafan kepada rakyat yang lahir selepas merdeka tanpa mengira warna kulit? Mengapa Kampung Baru Cina masih dikekalkan meskipun masih wujud komunisme ataupun komunisme di tempat tersebut, dan jika kerajaan negeri DAP di Pulau Pinang mendesak supaya lawungan azan di negeri itu diharamkan? Adalah pelik bahawa selepas lebih 6 dekad kemerdekaan, negara yang menjadi penandatangan kepada pelbagai konvensyen PBB mengenai hak asasi manusia dan menentang sistem apartheid di Afrika Selatan, serta pembela gerakan emansipasi lain, ahli Parlimen hari ini bukan kejutan seorang ahli PAS mempunyai keberanian untuk membangkitkan soalan-soalan yang menjengkelkan, jika tidak sekalipun benar-benar, dengan menyebut perkataan BODOH tambahnya. Baru-baru ini, ataupun semalam, Malaysia Kini melaporkan bahawa Ismail antara lain mengemukakan pertanyaan Dewan Rakyat, meminta kerajaan mewajarkan rasionalnya untuk mengiktiraf rakyat yang dilahirkan selepas merdeka di Malaysia tanpa mengira warna kulit. Ramasamy berkata, kewarganegaraan bukan sains roket dan proses itu tidak melibatkan warna kulit. Bagaimana warna kulit boleh menjadi kriteria penentuan kerakyatan di Malaysia? Rakyat Malaysia tidak berkulit putih, tetapi mempunyai pelbagai warna kulit yang berbeza, tambahnya. Sementara itu, Ismail turut mempersoalkan mengapa Kampung Baru Cina masih dikekalkan dan jika komunisme masih wujud di tempat tersebut. Menjawab soalan itu, Ramasamy berkata, Kampung Baru itu ditubuhkan semasa darurat untuk menghentikan gangguan komunis terhadap penduduk kampung. Pemimpin DAP itu berkata bahawa banyak daripada kampung-kampung berkenaan telah berubah menjadi kawasan bandar yang berkembang maju dan mencadangkan bahawa terdapat pengaruh komunis adalah tidak bijak. Jadi menurut artikel ini,
MP PAS boleh didakwa menghasut berhubung soalan provokatif. Jadi saudara-saudara, menurut artikel ini adalah satu situasi yang amat panas bagi saya. Menurut Anda tuan-tuan dan semua, apa komen Anda dengan berita hari ini? Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info baru, info hangat, jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Kita kembali dengan satu lagi berita yang amat panas hari ini. Satu lagi ulasan yang amat mengejutkan hari ini. Ini pasti luar biasa. Setelah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang kita tahu visi beliau sebagai Perdana Menteri untuk membantras rasuah di Malaysia. Tapi kita melihat pula SPRM semakin agresif membuat pekerjaan, membuat tangkapan. Hari ini, saudara-saudara, terdapat satu lagi tangkapan yang amat mengejutkan. Ini berkaitan dengan seleweng RM9 juta duit syarikat pusat urut. Ini bagi saya menjadi satu lagi kekecewaan buat rakyat Malaysia. Sebelum ini kita jarang mendengar tangkapan dari SPRM. Namun setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, semakin aktif pula kita melihat, mendengar di media sosial, tidak kiralah di YouTube, di mana-mana platform media sosial berkaitan dengan tangkapan SPRM. Satu artikel panas hari ini, saudara-saudara, 3 wanita disyaki seleweng RM9 juta duit syarikat pusat urut. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menahan 3 wanita kerana disyaki menyeleweng wang RM9 juta milik sebuah syarikat pusat urut terkemuka. Semua suspek berusia lingkungan 50-an, terdiri daripada 2 pengarah sebuah syarikat pembekal minyak urut, manakala seorang lagi ialah isteri bekas pengarah urusan syarikat pusat urut terbabit. Sumber memaklumkan ketiga-tiga suspek ditahan petang semalam selepas hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM. Katanya semua suspek disyaki mengemukakan dokumen yang tertera butiran palsu untuk memanipulasi dana syarikat terbabit antara tempoh 2017 hingga 2019. Suspek dikatakan menyeleweng wang terbabit menerusi pembelian minyak urut dengan harga yang tinggi berbanding harga pasaran menerusi syarikat pembekal yang juga proksi mereka. Akibat pembelian terbabit, syarikat dikatakan mengalami kerugian, katanya. Sementara itu, pengarah kanan siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Seri Hishamuddin Hashim, mengesahkan penahanan 3 wanita terbabit dan kes disiasat mengikut Seksyen 16 Akta SPRM 2009. Menurut Anda, tuan-tuan dan puan semua, adakah ini kita boleh beri tajuk tangkapan yang mengejutkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, disebabkan kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kita dapat lihat misinya untuk membantras rasuah di Malaysia, untuk membersihkan jerung-jerung perasuah di Malaysia. Akhirnya hari ini satu lagi artikel yang mengejutkan berlaku, satu lagi situasi tangkapan mengejutkan berlaku melalui artikel ini dari biharian.com. Katanya SPRM kini sedang mengesan 2 lagi individu dipercayai suspek utama kes berkenaan, yaitu bekas pengarah urusan dan bekas pegawai keuangan syarikat pusat urut terbabit. Terdahulu juga ketiga-tiga suspek dibawa ke Mahkamah Magistrate sebelum Magistrate Irzah Zulaika Rohanuddin membenarkan permohonan SPRM untuk menahan reman mereka selama mulai hari ini bagi membantu siasatan. Artikel ini dari biharian.com diterbitkan pada 13 April. 3 wanita disyaki seleweng RM9 juta duit syarikat pusat urut. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.